Pemimpin Sabah pula gesa pendaftaran padu dihentikan. Selepas Sarawak, kini Sabah pula mahu Kementerian Ekonomi menghentikan sementara padu dan membuat penilaian semula terhadap pelaksanaan program berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Jeffrey Ketingan berkata beliau mengambil berat gesaan Kerajaan Persekutuan untuk pendaftaran sistem padu utama apabila maklumat peribadi, Pinky Zone, thank you, menjadi lebih penting berbanding sebelum ini. Saya juga kurang selesa dengan kerajaan Menteri Ekonomi berhubung isu pendaftaran padu yang dilihat seolah memaksa orang ramai. Sehubungan itu saya menggesa agar beliau menghentikan sementara dan buat penilaian semula strategi. Jeffrey yang juga Presiden Solidarity Star menyifatkan pendaftaran padu selama 4 bulan yang menyasarkan 20 juta bukan saja suatu yang membimbangkan, malah membingungkan. Apa alasan di sebalik pendaftaran yang dibuat secara tergesa-gesa? Adakah dia tidak mendedahkan sistem ini terhadap keselamatan dan ketepatan data? Bagaimana persiapan kerajaan untuk memastikan data akan diurus dan dilindungi dengan selamat dalam situasi terlalu banyak data peribadi dimasukkan dalam sistem dalam masa yang singkat? Pastinya banyak kaedah dan pendekatan secara berfasa yang lebih berhemah, lagipun lebih 65% belum lagi mendaftar. Itu menunjukkan ada isu kepercayaan atau kelemahan, katanya. Baik. Nak cerita kepada Dr. Jeffrey Ketingan, 25 juta data 25 juta data rakyat tak banyak tau. 25 juta data ni bukan data yang banyak. Tuan-tuan, saya nak cerita kalau masa Shopee tengah sales, bilion masuk ringgit. Bilion, mungkin ratus juta transaction berlaku dalam masa satu malam, within one night. So 25 million data dalam tempoh 3 bulan bukan data yang banyak. Kalau kita dalam data sistem, 25 million data is nothing. Tuan-tuan, Facebook, TikTok ni billion of data transmitted every day. Bukan puluh juta, billion. Ratus juta to billion data transmitted every day. Sebab itu kita cerita data, Dr. Jeffrey Ketingan, jangan dok bayang macam kita kita ambil surat khabar ataupun kita ambil borang isi 25 juta penuh dewan tu. 25 juta data tu boleh isi dalam satu hadis je. 25 juta data tu, metadata tu boleh isi dalam satu hadis je. Tak banyak pun. So jangan dirisaukan macam mana proses. Saya baca alasan tu, saya tahu Dr. Jeffrey Ketingan ni dia tak ada alasan sebenarnya nak tolak padu. So dicipta alasan sebab Sarawak kan dah tolak. Dia kena nampak lah dia macam ke depan sikit. Baik tuan-tuan. Kalau siapa yang dah isi padu, dia nampak sebenarnya. Isi padu ni tak sampai 5 minit. Sebab data yang dah diisi tu sebenarnya komplit dah. Cuma ada beberapa data yang mungkin nak ditambah. Contoh, KIR, Ketua Isi Rumah. Di bawah dia, anggota isi rumah, AIR. So, Ketua Isi Rumah ni nanti, dia nak attach AIR kepada siapa? Contoh. Suami isteri ni ada anak, 3 orang anak. Okay. 3 anak ni, umur seorang ni 23 tahun. Yang seorang ni 20 tahun. Yang seorang ni 16 tahun. Okay, kita assume lah yang 23 tahun, mesti dah kerja. Okay. Mesti dia dah tinggal dengan bapak-bapak. Tapi rupanya dia dah kerja. Tapi dia dah masih lagi tinggal di bawah bumbung mak dan ayah dia. Soalannya, adakah dia dikira sebagai KIR ataupun masih dikira sebagai AIR? Anggota isi rumah. Jawapannya, dia masih lagi anggota isi rumah. Maka dia kena berdaftar di bawah ketua isi rumah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pengiraan take home pay pendapatan keluarga tersebut. Apabila telah dicampur semua pendapatan, berapa pendapatan mereka dan layakkah mereka mendapat bantuan-bantuan kerajaan, subsidi, dan adakah mereka tergolong dalam golongan yang memerlukan bantuan. Tetapi Sabah, Sarawak, kalau kita tengok 3 negeri yang paling ramai miskin dan miskin Tengah adalah Sabah, Sarawak dan juga Kelantan. Saya rasa, ini firasat saya lah. Kenapa tiba-tiba last minute 25 hari bulan, tinggal berapa hari lagi? 31 hari bulan. Sarawak minggu lepas, 2-3 hari lepas, tinggal seminggu lagi, 2 minggu lagi sebelum benda ni habis. Kenapa tak protes masa bulan Januari hari tu? Kenapa sekarang baru protes? Sedangkan timbalan Menteri Ekonomi itu adalah YBGPS. Jawapan mudahnya, now dia realise beberapa perkara. Pertama, data itu berkemungkinan
sudah boleh integratekan mana-mana apa orang kata pemilikan kita sebelum ni yang mungkin orang tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang dia risau tadi tu. Bagi orang kaya dia risau lah, orang miskin tak risau. Korang nak risau data korang. Yang kedua, berkemungkinan dengan data tersebut, Sarawak memang dah totally hentikan. Petrajaya, Parti Keadilan Petrajaya, kami akan buat kami akan buka padu, kami akan buka kaunter padu di Kuching, di kawasan Kuching, kawasan Petrajaya pada hari Sabtu dan Ahad ini. Mungkin di kawasan Kubah Ria, kami akan buat di kawasan Kubah Ria. Kita akan buka booth pendaftaran padu. Kalau Kerajaan Negeri Sarawak tak nak bantu rakyat Sarawak, tak apa, biar kami yang bantu. Now, apa yang mungkin didedahkan, tuan-tuan? Satu benda yang mungkin didedahkan dengan hebat, dengan lebih, ialah under-reporting miskin dan miskin tegar. Selama ni kita assume je miskin tegar sekian banyak. Tetapi berkemungkinan dengan data tersebut, miskin dan miskin tegar ni mungkin lebih ramai daripada yang sepatutnya. Mungkin lebih ramai. Selama ini data kita berdasarkan gaji. Tapi kita tak tahu bagaimana dengan mereka yang tak ada gaji. Bagaimana mereka yang bergaji tapi sebenarnya anak ramai. Bagaimana mereka yang bergaji, anak ada OKU, anak ada yang sekolah. Ibu tunggal, bapa tunggal. Kematian suami, kematian isteri. Bagaimana dengan mereka ini dinilai? Sebelum ini penilaian mereka hanya kepada gaji. Kalau gaji RM10,000, T20. Gaji RM15,000, T20. Gaji RM10,000, M40. Tapi dia tak lihat tanggungan. Anak dia, sekolah dia, tinggal dekat Kuala Lumpur, transportation dia, jauh daripada tempat kerja. Dia tak tengok itu. Now, data ini nanti kita boleh tengok secara horizontal dan secara vertikal deep. Ke bawah, kita akan dapat nampak bagaimana data itu memberi kita satu gambaran sebenar berkenaan dengan perkara ini. Dan dalam masa yang sama, heboh, geng-geng PN heboh. Subsidi minyak akan dimansuhkan RM3.60, RON 95. Subsidi minyak akan dihapuskan RM3.40, 50 lepas ni RON 95. Habislah kita, matilah nak. Siapa yang kata matilah nak sebab RON 95 RM3.60, insya-Allah dia akan dapat RON 95 punya subsidi sebab anda kategori miskin. Orang kaya tak kisah harga minyak RM3.60 pun. Yang kisah ni orang miskin. Kalau anda kisah, bermakna anda miskin. Okay? Bermakna anda miskin. Now, soalan. Kenapa nak kena letak nombor akaun pula dalam tu? Kan sebelum ni kerajaan bagi bantuan STR. Kerajaan bagi bantuan STR, tuan-tuan bagi apa? Tuan-tuan tak bagi nombor akaun ke? Ke tuan-tuan masuk je datang ke bank, saya nak minta duit tunai keluar daripada bank boleh? Tuan-tuan bagi nombor akaun kan? So, lepas ini akan dipermudahkan. Kerajaan kaji subsidi bersasar secara pindah tunai bulanan. Bermakna, tuan-tuan, sebenarnya subsidi tidak dihapuskan. Tetapi subsidi disasarkan. RM3.40, RM3.50 itu hanya untuk golongan kaya. T20. T itu top 20. Duit tak makan, tak hangat punya makan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mampu bayar RM3 tu, bermakna tuan-tuan jangan risau, bukan T20. Tuan-tuan memang orang bukan T20. Jangan risau. Kan? Macam mana dia tahu nanti Is? Isilah padu. Bagilah tahu. Kalau takut data tersebut tak sampai, subsidi itu nanti disebabkan dia akan hapuskan subsidi. Erti kata tak ada lagi subsidi. Tetapi dia ganti dengan apa? Pemberian tunai, kemungkinan. Ini Rafizi mungkin sebut tadi. Salah satunya pemberian tunai, mungkin. Kajian subsidi bersasar secara pindah tunai bulanan. Kerajaan dijangka mempertimbangkan pemberian subsidi bersasar dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Kali pertama ditawarkan kepada rakyat berbanding sebelum ini, kata Menteri Ekonomi. Berbanding sebelum ini, subsidi kerajaan diserap terus ke dalam harga barangan yang dinikmati tanpa mengira tahap pendapatan serta status kerakyatan termasuk warga asing. Cadangan ini diangkat kepada kerajaan sekarang sedang dibincangkan dan akan diputuskan ialah bantuan dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan.
Sebelum ini ada bantuan kerajaan lain kalau kita bagi 3-4 bulan sekali melalui e-wallet dan sebagainya. Tak, tetapi selepas ini bantuan itu yang mana melibatkan minyak akan diberikan secara bulanan. Thank you Tok Yong 53. Secara bulanan. Jadi sebab itu Rafizi kata, kalau korang tahu kau dah diputuskan, lepas ni korang akan beria-ia minta supaya padu itu dibuka semula. Sebab korang nak daftar. So lepas ni tak buka balik lah padu tu Wallahu alam. Okey, kenapa padu nak kena tutup sekarang bulan 3 ni? Kenapa? Padu nak tutup bulan 3 sebab kita nak concludekan data. Okay, kita nak analyse data itu, conclude. Kalau data asyik masuk, data itu tak accurate. So kita kena conclude. So ada kemungkinan nanti data itu dibuka balik? Mungkin. Ada kemungkinan. Kita tak adalah mati terus sekarang. Tetapi bila tu dan bagaimana mekanisme kita tak tahu. So daripada nak menunggu benda itu berlaku, ada baiknya kita isi sekarang. Thank you Kaizua. Kita isi sekarang. Tak, tuan-tuan nak risau apa sebenarnya? Terlalu banyak data Tuan-tuan tak isi pun data tu dah ada. Kerajaan dah ada data tuan-tuan. Tak payah sembang ah. Tak payah sembang. Data tuan-tuan dan puan-puan dah ada dengan kerajaan daripada tuan-tuan lahir lagi. Kat mana lahir, siapa bapa, siapa emak, siapa nenek, siapa atuk, di mana lahir, pukul berapa lahir, bulan terang ke bulan gelap ke, semua data tu dah ada. Tuan-tuan tinggal kat mana, kerja berapa, pendapatan berapa, semua tu dah ada. Kalau dah ada, buat apa dia nak update data itu setakat 2022 bancian. So tuan-tuan tambahlah. Mungkin sejak 2022 sampai sekarang dah kahwin, dah cerai, dah beranak. Kan? Jadi kalau itu berlaku, update. Tapi saya tak nak update. Lantaklah. Kalau tak nak update, then kerajaan akan assume itulah data anda pada kadar yang terkini. Sebab itu kepada YB yang tak nak update, jangan risau. Jangan ingat kerajaan tak tahu data anda. Kan? Kecuali kalau ada harta kat luar negara lah. Harta Ismet Ulam Raja di luar negara, yang tu kita tak boleh kata apalah. Tapi kalau harta dalam negara, selagi mana ada attachment dengan kita atau ahli keluarga kita, kita akan tahu. Sebab dia isu macam ni tuan-tuan. Ini saya tak tuduh mana-mana, tapi ini yang berlaku. Apa yang berlaku kadang-kadang, dia ni ahli politik. Dia tak beli harta. Tapi dia belikan harta dia pada anak-anak dia. Dia beli pada isteri-isteri dia. Isteri atau isteri-isteri dia. Jadi pada dia tak ada harta. Tapi bila padu ni nanti combinekan data dia orang di bawah satu KIR, dia sebagai KIR, kita akan nampak, anak-anak dia ni rupanya banyak harta. Isteri dia pun banyak harta. Dia pula declare diri dia miskin. Macam mana? Itu sebenarnya antara ketakutan paling besar. Jangan tak tahu. Itu kelebihan padu. Tapi kalau tuan-tuan tak ada harta, tuan-tuan nak pergi risau macam orang kaya tu, kenapa? Kan? Tuan-tuan risau macam orang kaya. Orang kaya memang dia kalau boleh dia tak nak declare harta dia. Tuan-tuan, Allah. Kan? Habis kat situ.